Wahai orang-orang yang beriman, difardukan berpuasa kepada kamu sebagaimana telah difardukan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di hadapan skrin TV, yang berada di online di Facebook. Saya doakan kepada tuan-tuan berada dalam keadaan yang penuh-penuh keceriaan bersama Al-Quran. Dan pada hari ini adalah hari yang amat istimewa. Kita bersama pada hari ini bukan sekadar seorang tetapi berdua, bertiga pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Ya, Alhamdulillah ya. Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan juga Ustaz Tirmizi Ali bersama dalam rancangan khas Malaysia Quran Time pada hari ini. Kita ingin melihat kembali pada surah-surah yang telah kita belajar, yang telah kita baca sebelum ini untuk persediaan Ramadan. Untuk kita melihat kepada ayat-ayat takwa yang ada di dalam Al-Quran, dalam surah-surah yang telah kita baca. Dan Ustaz Tarmizi sebentar tadi membacakan surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berkata, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, difardukan berpuasa kepada kamu sebagaimana orang-orang terdahulu agar kita bertakwa. Hari ini kita akan melihat kepada ayat-ayat takwa, bagaimana takwa ini ingin dibina berdasarkan panduan daripada Al-Quran yang kita ingin sama-sama ulang balik melihat kepada surah-surah yang telah kita ikuti sebelum ini. Maka mari kita sama-sama kita mulakan majlis kita pada tengah hari ini untuk bersama dengan suratul Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Sekali lagi Ustaz ya. Baik. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul yang saya kasihi dan saya muliakan sahabat saya Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Hari ini bersama dengan Tuan Syekh, tuan guru kita, subhanallah. Rasa takut nak mengaji tuan-tuan dan puan-puan. Saya seronok Ustaz. Saya seronok pada hari ini kerana dapat berjumpa. Kami sahabat sejak kecil lagi. Masya-Allah. Tengganu ya. Bertemu dan berpisah kerana Al-Quran. Alhamdulillah boleh berjumpa dalam Quran Time Malaysia. Quran Time, masya-Allah. Doakanlah kami bertiga ya. Sekali Ustaz ya. Kepada sultan yang ada. Baik. Okey Ustaz. Jadi mohon izin Ustaz Hamzi ya baca surah Al-Fatihah untuk pembuka kita pada tengah hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tarmizi yang memimpin bacaan Ummul Quran Al-Fatihah sebagai
ulangan kepada kita, kita melihat kepada surah Al-Fatihah ini memberi penekanan bahawa Allah ini amat penyayang kepada kita, Ustaz ya. Allah ini sentiasa memberi kita macam-macam tanpa berkira ya. Dan Allah mengingatkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita ini, saya adalah hamba yang memerlukan pertolongan daripada Allah, dan kita nak ikut jalan orang-orang yang diberi nikmat ya. Kita mohon betul-betul hidayah itu, ihdinas siratal mustaqim. Dan kita membaca beberapa surah dalam Malaysia Quran Time daripada musim 1 PKP 1, PKP 2, sekarang dah PKP 3 ya. Masya-Allah, ada banyak surah yang telah kita belajar, tidak lengkap lagi tetapi kita belajar sedikit demi sedikit. Harapkan tuan-tuan di rumah mendapat manfaat daripada Ustaz Tarmizi, daripada Ustaz Tirmizi ya, membaca dengan bacaan yang bagus, dengan tajwid, baiki bacaan. Kalau rasanya tertinggal boleh cari dekat Facebook, ulang balik, scroll balik ya, untuk membaiki bacaan bagi surah-surah yang ada, di samping kefahaman sedikit daripada beberapa ayat yang kita ambil pada setiap surah tersebut. Maka pada hari ini kita akan melihat kepada ayat-ayat takwa. Kerana kita bercakap tentang bulan Ramadan, kita berpuasa, Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, iman itu sebagai puncanya. Dalam surah Ibrahim itu, iman itu perlu masuk ke dalam, Ustaz ya. Masuk, kalau boleh tunjangnya itu jauh ke bawah, akhirnya dia akan tinggi melangit, dia akan kuat. Maka Allah nak membina kekuatan dalam diri umat Islam dengan satu latihan, namanya adalah as-siyam ya, puasa. Kalau zaman dahulu Ustaz ya, siam ini orang-orang Arab kalau nak latih kuda itu sebelum berperang, dia tak bagi makan, pergi latihan lari pecut ya, walaupun tak makan beberapa masa dia tetap juga masih kuat. Jadi lepas dia masuk berperang itu, berjuang, dia sudah fit, dia dah kuat dah. Jadi bagi kita yang akan menghadapi ataupun mengikuti latihan ini 30 hari, 29 hari, 28 hari, harapnya kita akan fit, kuat selepas keluar daripada Ramadan. Dan Allah beritahu bahawa degree, ijazah, sijil yang akan dianugerahkan bukan semua orang dapat. Allah cakap la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu ini mempunyai kekuatan untuk mendapat pertolongan daripada Allah, menguruskan segala masalah dalam hidup selepas Ramadan. Maka pada hari ini kita ada beberapa surah yang sempat kita lihat dalam surah-surah sebelum ini Ustaz ya. Kita ada surah Yusuf. Ya, kalau kita tengok sedikit dia punya kesimpulan ataupun tindakan yang kita boleh ambil. Bahagian pertama ni kita akan tengok surah Yusuf ayat 90. Nanti saya akan beritahu, tuan-tuan boleh buka muka surat 246 bersedia selepas ini. Kemudian kita akan pergi pada surah Luqman, surah Yasin dan surah Al-Hujurat. Ya, bahagian kedua nanti selepas rehat kita akan tengok surah lain. Jadi mari sama-sama tuan-tuan buka kepada muka surat 246. Kita nak semak balik surah Yusuf Ustaz ya. Ustaz Tirmizi akan memulakan bacaan ya pada muka surat 246 ini. Ayatnya mana? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Hari ini kita gandengan. TFT. TFT. Tirmizi, Fazrul dan juga Tirmizi. Masya-Allah. Saya hati hari ini berbunga-bunga sikit hari ini. Senyum rasa tak boleh nak padam senyuman. Masya-Allah. Sebelum Ustaz Tirmizi baca, Tirmizi ya. Sebab Tirmizi kata tadi hati berbunga-bunga, saya nak kongsikan satu sahabat. Saudara Cik Azlan bin Abdullah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini birthday mak saya, Hajah Maznah binti Mak Said di Melaka yang ke-81 Ustaz. Oh subhanallah. Dia tak pernah miss rancangan ini sejak hari pertama. Mudah-mudahan ini hadiah birthday dia, iaitu 3 ustaz sekaligus. 3 ustaz sekaligus, masya-Allah. Syukur alhamdulillah. Jadi kita ucap sana hilwah kepada bonda kepada Cik Azlan, iaitu Puan Hajah Maznah. Terima kasih kerana bergabung dengan Al-Quran. Ada yang komen Ustaz ya. Puan Khadijah dia kata macam nak ending je. Pasal 3-3 muncul sekali kan. Okey, jawapan kena jawab nanti kita jawablah Ustaz ya. Okey, baik Ustaz, kita mula. Okey, jom sama-sama kita fokus ulang kaji surah Yusuf. Pada ayat yang ke-90 Ustaz ingin mengulang kaji melihat apakah sebenarnya petua ataupun rahsia di sebalik kejayaan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ayat yang saya baca ini ayat ke-90, satu ayat sahaja. Ini kisah ni sudah adik-beradik Yusuf dah kenal lah. Yusuf. Masa tu adik-beradik Yusuf yang menyangka bahawa Yusuf telah mati, telah meninggal, hari ini jumpa Yusuf dalam keadaan dia dah menjadi menteri, menjadi orang yang ada power. Yusuf boleh balas dendam kalau dia nak balas dendam. Betul.
Orang pernah nak cuba anak membunuh kita. Hari ini kita dah raja, kita menjadi menteri, menjadi orang yang ada empower besar. Kita boleh balas dendam. Tapi mari kita lihat apakah petua dan rahsia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada surah Yusuf ayat 90 ini kita mengulang kaji adik-beradik Nabi Yusuf ya, abangnya sudah kenal la anta Yusuf ya, di situ dinyatakan la anta Yusuf betul Yusuf, dan Nabi Yusuf mengaku ana Yusuf wa hadha akhi, ini adalah saudaraku yang bernama Bunyamin ya, tak dinyatakan namanya di dalam Al-Quran, tetapi itu yang kita tahu daripada cerita, daripada pengkisahan. Dan pada waktu itu Ustaznya, sebenarnya Nabi Yusuf ni bolehnya nak balas dendam, tetapi kata beliau apa? Manallah, Allah telah memberikanku kurniaan. Nabi Yusuf yang bermula puji Allah, di dalam penjara puji Allah, ketika bersama dengan cabaran puji Allah, ketika boleh balas dendam puji Allah lagi. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, perkataan yang di-highlightkan, yang diberitahu di situ, innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan sia-siakan kebaikan yang dibuat. Inilah latihan pada bulan Ramadan nanti, bila ada orang yang mungkin boleh menyakitkan hati kita tetapi kita bersabar. Boleh dia nak bergaduh tetapi kita kata ana shaim, saya berpuasa. Sebenarnya itu lambang takwa, kerana Allah yang paling penting dalam hidup kita. Itu latihan yang kita nak lalui. Maka apakah yang berlaku? Kalau kita bertakwa, insya-Allah kita dapat bersabar pada bulan Ramadan. Kita latih 28-29 hari ini, ada peluang sahaja untuk kita membalas dendam tetapi kita tahan. Ada sahaja peluang untuk kita balas dengan perkataan, mungkin anak ke pasangan pasal stay at home mungkin, ataupun yang bekerja frontliners, ada cabaran, kita bina sabar 28-29 hari ini. Harapnya itulah yang membawa kita kepada takwa, dan Allah menjanjikan Allah tidak akan sia-siakan. Bagi setengah orang kata bahawa kalau saya sabar kan, sampai bila saya nak sabar? Tetapi sebenarnya sampai kita dapat ganjaran daripada Allah, sudah pastinya di dunia satu, tetapi sampai di akhirat. Maka ini satu perkara dari bulan Ramadan. Kita nak teruskan pada surah yang ke-31, surah Luqman. Bagaimana pula berkaitan dengan hubungan mak ayah ya, pasal stay at home ni Ustaz ya. Macam mana kita nak bina takwa Ramadan ini, apa yang kita nak fokuskan? Kita nak bergerak kepada muka surat 414. Tuan-tuan ya, 414 surah Luqman bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Jika tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, sebentar tadi Ustaz Tirmizi telah bacakan pada kita surah Yusuf tadi dengan tarannum nahawan bacaan secara mujawad. Nahawan. Nahawan secara mujawad.
Jadi saya tak nak baca nahwan, takut tak ketahuan. Okey. Jadi saya tadi bacaan Ustaz Tirmizi adalah secara mujawad. Mujawad. Maknanya lambat pergerakan dia, satu-satu pergerakan dia. Boleh tak Syekh hari ini Syekh Tirmizi Ya. buat satu contoh lagu nahwan juga tapi dengan bacaan yang versi yang murattal seperti bacaan dalam solat. Okey, jadi insya-Allah saya cuba. Untuk imam-imam nanti ya. Ini request saya lah ini. Untuk imam ya, insya-Allah saya cuba. Antara imam ataupun bacaan qari yang saya sangat minat dengan Tarannum Nahwan iaitulah Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, dan saya nak cuba bacalah bacaan gaya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Saya cuba ya. Jadi kita nak baca ni Ustaz ayat 33. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 33 di muka surat 414. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim daripada surah Luqman berkaitan dengan pendidikan anak, ayah, ibu, berkaitan dengan parenting dalam keluarga stay at home sekarang Ustaz ya. Inilah panduannya bagaimana bercakap tentang takwa. Allah menyatakan wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu ya, pada seluruh manusia ya, bukan sekadar orang beriman. Maksudnya ialah kita kena minta pertolongan daripada Allah, jauhkan bahaya untuk keluarga kita, diri kita dengan takwa. Takwa ni daripada perkataan wiqayah, maksudnya Allah menjaga kita kalau kita bertakwa pada Allah. Maka kata Allah Subhanahu taala dalam ayat ini, wahsyau yauman la yajzi ya. Maka takutlah pada hari yang ketika seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Apakah yang kita belajar daripada ayat ini? Surah Luqman ini memberi panduan bagaimana mendidik anak. Kita boleh tolong anak, anak boleh tolong ayah ketika di dunia ini dengan pendidikan yang membawa kepada takwa. Misalnya, itu yang kita boleh tengok dalam ayat ini. Tetapi bila dah sampai ke sana, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang boleh menolong ayah, tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong ayah kecuali dengan takwa. Takwa itu sajalah yang menyebabkan kita boleh menjadi al-akhilla, boleh menjadi kawan ya dalam surah Az-Zuhruf. Kalau tidak, dia akan saling mendakwa ya. Dia nak saman ayah dia cakap padanya, kau dulu aku suruh kau baca, kau tak nak baca kan. Yang anak pun cakap, abah mengapa abah tak baca, tak jadi imam contohnya kan, pasal abah sibuk bekerja. Maka di dalam bahagian yang kedua itu Allah menyatakan jangan tertipu dengan kehidupan di dunia. Walaupun sibuk macam mana pun tuan-tuan, tetapi kita tahu bahawa yang amat berharga adalah akhirat ya. Apa saja di dunia ini dia mesti dibawakan kepada akhirat, dan salah satu yang ada di dunia ini adalah anak kita, keluarga kita. Kita diberi peluang pada waktu PKP ini untuk semak balik bacaan, hafal sedikit surah-surah, kalau tak surah panjang pun ustaznya tak hafal surah Luqman, hafal surah 3 kul dulu pun okey ya. Lepas tu tambah sikit, masih ada masa 2-3 hari lagi, kerana kita bercakap tentang Ramadan, kita nak gunakannya sebagai peluang untuk tolong sesama kita. Kita jaga kita ya. Ini saja peluang dia. Tapi sampai di akhirat Allah cakap kita tak jaga kita ya. Kita tak mampu jaga kita, hanya daripada Allah sahaja amalan takwa itu yang akan memberi manfaat. Inilah pelajaran daripada surah Luqman untuk kita ambil tindakan pada Ramadan ini. Kita nak bergerak seterusnya kepada surah Yasin. Apakah perkara ketiga yang kita nak laksanakan pada bulan Ramadan ini? Pada ayat ataupun muka surat 443. Silakan kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. InsyaAllah penonton-penonton yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita beralih pada muka surat 443 untuk kita merenung
ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah kita fokus pada ayat dan insya-Allah akan dikupas, ditadabbur oleh Ustaz Fazrul, iaitu pada ayat 45. InsyaAllah saya bacakan 2 ayat sahaja, 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العظيم. Pada ayat 45 Allah menyatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, bertakwalah kamu, takutlah kamu pada azab yang di hadapanmu dan azab yang akan datang agar kamu mendapat rahmat. Rupanya dengan takwa, kalau kita bina pada bulan Ramadan ini, insya-Allah kita dapat rahmat, Ustaz ya. Dan lepas bulan Ramadan kita mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah. Apa tanda ataupun apa kelebihan dapat kasih sayang Allah? Allah bantu kita macam-macam. Ya. Dan rahmat kita perlukan sangat, terutama zaman ini ya Ustaz ya, dengan COVID-19 ini masih lagi ada kes, walaupun semalam katanya dah turun, tapi kita perlukan lebih banyak lagi rahmat Allah untuk memastikan sampai kosong kes, barulah kita boleh keluar balik. Dan kalau sempat sebelum raya Ustaz ya, insya-Allah bolehlah kita sembahyang raya kan. Okey, sembahyang tarawih dah tak dapat dah, masing-masing perlu jadi imam di rumah masing-masing. Jadi Allah menyatakan bagaimana nak dapat rahmat Allah ini, takwa ya, takwa dengan apa yang ada di depan kamu dan apa yang ada khalfakum. Ada 2 perkara dalam surah Yasin ni kita belajar bahawa di depan itu macam-macam, ada matahari, ada bulan, apa saja yang di depan kita ini. Kita kena ingat bahawa matahari itu bukanlah sia-sia ataupun dibina begitu sahaja, tetapi memberitahu kepada kita bahawa Allah jadikan ini serius kerana ada serious matter. Ada urusan yang serius untuk kita laksanakan sebagai seorang hamba, sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Dan dalam masa yang sama Allah beritahu tentang apa yang telah berlaku di belakang kamu. Sama ada belakang itu yang telah berlaku sejarah tentang rasul-rasul menyampaikan dakwah, ada seorang pemuda yang ajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya apakah yang kita boleh belajar? Oh, saya ini adakah mengajak ahli keluarga saya pada bulan Ramadan ini ke arah takwa? Adakah saya ajak solat, jom bangun sahur ya? Adakah saya ajak jom kita baca Quran, ataupun kalau katakan tuan-tuan yang bekerja, jom kita masuk kerja on time untuk kita melaksanakan tugas kita kerana kita adalah khalifah. Kalau kita buat perkara tersebut, itu namanya takwa yang dibina tuan-tuan. Maka insya-Allah Allah beritahu la'allakum turhamun pada ayat yang ke-45. Dan ayat 46 Ustaz baca tadi, ada orang yang bila diingatkan dia kata mu'ridin, tak nak. Ya, dia berpaling. Dan bila dia berpaling pada ayat yang 47 itu, bila diminta untuk berjuang ataupun tolong infakkan, tolong bagi sikitlah, tolong sokong kepada perkara kebaikan ini, dia kata Allah kan dah bagi kamu rezeki kan, tak payahlah minta-minta kami. Jadi dia satu, dia berpaling, dan yang keduanya dia tidak mahu menolong kepada perkara kebaikan. Ini perkara yang kita boleh belajar daripada ayat 47 sebentar tadi. Jadi pada Ramadan ini kita ingin mengajak kepada takwa. Kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah lalu, kita ambil pelajaran daripada matahari dan bulan. Pasal kita mungkin dah tak makan lagi, dah tak sibuk sangat. Kita sama-sama hayati mesej takwa yang Allah bawakan dalam surah Yasin. Dan perkara keempat, kita nak melihat kepada apa yang kita kena buat Ustaz ya pada bulan Ramadan ini. Surah Al-Hujurat, muka surat 517. Mari kita buka muka surat 517 dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Ya. Sila Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menghayati lagi pelajaran kita pada tengah hari ini. Sebelum tu ada komen Ustaz daripada FB, daripada Facebook kita.
boleh tak panjangkan kepada 2 jam Ustaz? Oh, banyak. Memang kita 2 jam pun Ustaz sehari. Sejam sekarang, sejam lagi malam nanti. Jadi memang 2 Ulang jam. balik, ya? Ulang kaji balik ya. Jadi memang subhanallah, memang kita boleh ambil manfaat Ustaz ya. Ya. Ada yang nak belajar, nak faham lagi, nak belajar tajwid dan sebagainya, bacaan. Banyak juga komen dekat Facebook cakap alhamdulillah sekarang ni dah lebih memahami bacaan-bacaan yang selalu baca sebelum ini. So alhamdulillah lah, terima kasih banyak dan syukur kepada Allah SWT dengan hikmah PKP ini. Baik. Jadi untuk surah Al-Hujurat ini saya bercadang untuk bacakan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 pada muka surat 517. Ya. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mengkaji tentang ayat-ayat takwa dalam surah-surah yang telah kita baca sebelum ini sebagai persediaan untuk Ramadan Al-Mubarak, yang moga-moga Allah berikan keberkatan kepada Ramadan. Tahun ini Ramadan berbeza. Ramadan kita adalah Ramadan yang kita duduk di rumah ustaznya, ataupun Ramadan kali ini imamnya ramai ya, dan kali ini Ramadannya tidak ada tarawih di masjid tetapi di rumah, dan ada yang dah bercadang-cadang nak tarawih di Masjidil Haram tapi rupanya Masjidil Haram pun kosong ya. Itu sebagai peringatan daripada Allah untuk saya, pada kita semua tuan-tuan dan puan, agar kita membina kembali, melihat balik apakah takwa sebenarnya yang ada dalam Al-Quran, dan Quran memberikan praktikal perkara yang perlu dibuat untuk kita mencapai takwa tersebut. Kita ingin bersambung bersama dengan Ustaz Tarmizi pada muka surat 517, masih lagi surah Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat ini adalah surah menjaga hubungan sesama manusia. Di mana ada orang kata bahawa saya nak cakap, saya cakap je lah. Saya nak membawang, saya punya hal lah kan. Tetapi kerana perkara itu melambangkan bahawa takwa yang rendah, maka kita dibekalkan beberapa ayat takwa dalam surah Al-Hujurat.
Surah Ibrahim tak ada ustaz ya. Surah-surah lain yang tidak dimaklumkan ini tak ada. Tetapi surah Al-Hujurat sampai 2-3 tempat kerana hubungan sama manusia ni ramai orang ambil ringan. Dan inilah Ramadan. Allah nakkan kepada kita, moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah kita jaga sebentar tadi, iaitu dalam ayat 12, jangan kita ini prasangka negatif. Prasangka tu okey ya, maksudnya sebahagian prasangka tu pasal kita nak cari maklumat, tapi kalau negatif kita terus beritahu orang ini derma pasal nak menunjuk-nunjuk contohnya, ataupun kita buat baca Quran ini pasal nak menunjuk-nunjuk, kita tak boleh baca hati orang. Yang pertama. Yang keduanya, jangan cari kesalahan. Bila dah prasangka negatif, mencari kesalahan, tengok YouTube, tengok ke sana, cari minit ke berapa kesalahan orang tersebut. Dan yang ketiganya, akhirnya kita akan membawang. Itu proses untuk mengumpat sebenarnya ustaznya. Dia bukan mengumpat tiba-tiba. Dia mesti bermula dulu dengan prasangka negatif, kemudian diikuti dengan mencari kesalahan dan mengumpat. Maka pada ayat yang ke-13 Allah ingatkan sekali lagi pasal takwa. Mengingatkan balik bahawa tolong jaga diri kamu daripada bahaya, wiqayah itu dengan minta pertolongan daripada Allah. Tapi tanda orang bertakwa, dia melaksanakan apa yang Allah seru pada ayat 12. Ayat 13 macam mana? Jom bersama dengan Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ustaz Tarmizi, ada sahabat di Facebook, Cik Puan Hanizah Hasan, tiba-tiba rasa sebab. Kalau ini program Quran Time yang terakhir sebab 3 orang. Oh, saya 3 orang. Sebab bertiga. Oh, okey. Tolong sambung please. Tolong lagi please lagi. Maksudnya memang nak sambung. Okay. Jadi kita hari ini kita tak berakhir lagi. Tidak berakhir. Dan besok kita masih lagi bersama. Bertiga lagi, TFT lagi insya-Allah. Lepas tu kita umumkanlah. Lepas itu kita akan umumkan insya-Allah. Jadi teruskan gabungan ini dan saya terkesan dengan kata-kata Ustaz Fazrul tadi, ingatkan kita ialah Ramadan kita makin sangat hampir dengan Ramadan. Ada orang yang menjelang Ramadan berpisah dia. Ada orang menjelang Ramadan pergi, orang yang dikasihi selama-lamanya. Jadi kita tak tahu Ustaz. Tak tahu, betul. Jadi mudah-mudahan Allah SWT pilih kita lagi untuk kita bersama, untuk kita bersama dengan Ramadan dan bersama dengan orang kita kasih insya-Allah. Amin ya Allah. Jadi ayat yang saya nak baca ni ialah ayat yang ke-13 Ustaz sebut tadi, nak sambung perihal orang bertakwa tadi, ayat yang ke-13 pada muka surat 517. Saya nak cuba taranum ajam ataupun jaharkah. Boleh Ustaz Hafizi? Sila, saya nak dengar menikmati insya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Masya-Allah, masya-Allah. Boleh tak ni? Teranum jaharkah. Jaharkah. Anda dengar macam lagu kita takbir raya. Takbir raya, masya-Allah. Masya-Allah. Mirip-mirip tu nak sampai raya, nak sampai puasa ni. Masya-Allah. Jadi kadang ada orang bila sebut lagu takbir raya Ustaz Tirmizi, dia tahu, tahu. Sebenarnya itulah taranum jaharkah tu ataupun ajam tu. Cuma janganlah kita praktikkan ataupun kita adunkan takbir raya tu, lagu itu terus kepada Al-Quran tu. Dia kena berguru dengan Ustaz Tirmizi. Okey, kita kena ni dah lepas ni insya-Allah. Jadi itulah masya-Allah jiharkah Ustaz ya. Jiharkah, dan dalam ayat ini sebenarnya ada mesej penting untuk kita ya, iaitu wahai manusia. Dalam surah ini ada 5 ya ayyuhallazina amanu, tapi ada 1 ya ayyuhan nas. Wahai manusia, maksudnya ini bukan sekadar bercakap tentang orang beriman, tetapi untuk semua manusia. Apa Allah cakap?
kami menjadikan daripada lelaki perempuan, ada berbangsa-bangsa, berkaum-kaum ini, tugas kita adalah sentiasa Ustaz ya, dalam fi'il mudhari' kat situ continuous bahasa Inggerisnya, li ta'arafu, untuk kita selalu berkenalan di antara satu sama lain ya. Pasal bercakap tentang berkenalan ini, sebenarnya saya dan isteri saya pun, dia tak, walaupun dah berapa belas tahun ke berpuluh tahun pun, dia tetap juga tak kenal. Pasal Allah, lelaki perempuan Allah suruh berkenalan dari masa ke semasa. Itu berbelas tahun Ustaz. 12 tahun. Kali yang baru baru lagi lah kena berkenalan ya. Jadi di sini adalah mesej kepada kita pada bulan Ramadan ini, terus berkenalan dengan pelbagai kaum yang ada, yang beragama Islam ke bukan beragama Islam, kaum berbeza ya. Kerana di dekat dengan ayat li ta'arafu itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Bila tengok balik, apa kaitan berkenalan dengan takwa? Orang bertakwa ini dia tak pilih siapa. Dia tetap akan berkenalan pasal dia tahu bahawa dia tak tahu. Kan? Dia tak tahu. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ke surah Yasin ke, ada huruf muqatta'ah itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa kita kena ada sikap saya tak tahu, yang tahu adalah Allah SWT ya. Jadi bila kita tak tahu, maka kita akan jadi lebih bertakwa. Mengaku sajalah bahawa walaupun kita ada banyak pengalaman, tetapi kita masih lagi ilmu cetek. Maka kita kena berkenalan, pasal bila kita berkenalan tu kita nampak kelebihan orang tersebut, dan sudah tentunya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, kita akan berkenalan dengan Allah. Subhanallah, ya Allah, hebatnya Engkau ya Allah. Itulah ciri takwa yang kita ingin bina pada bulan Ramadan ini. Kan? Kalau tidak, kita akan rasa baca Quran, okey, insya-Allah bertakwa, tapi bila kita jumpa orang, kita rasa macam tak bertakwa. Tapi sebenarnya bila kita tengok orang tu, dia boleh baca Quran, masya-Allah merdu contohnya. Kita tahu kalau ini cantik, Allah itu maha cantik, sukakan kecantikan. Kita akan rasa ini penting untuk saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah maha mengetahui, Allah maha teliti. Innallaha alimun khabir. Allah tahu apa yang lebih bertakwa, dan Allah tahu apa yang akan berlaku kepada saya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ramadan ini Allah tahu macam mana keadaan takwa saya. Jadi saya kenalah bina hubungan yang baik dengan Allah, dan salah satu cara nak bina hubungan baik dengan Allah, saling berkenalan dengan manusia pada Ramadan ini. Mungkinlah masa untuk kenal-kenal dengan jiran ya, walaupun tak boleh melawat ya, tapi boleh je dekat WhatsApp ke dekat Facebook. Dan saya pun berkenalan dengan Ustaz Tarmizi pun tak berapa lama pun kan. Kenal-kenal begitu je, tapi bila kenal lagi ada apa? Ustaz berat nanang dengan Sesat barak. Itu saya belajar daripada sini ya. Kalau tidak, mana saya tahu, talalil ba'id je istilah dalam surah Ibrahim. Kita nak teruskan dengan surah Al-Hadid ayat yang ke-28, muka surat 541. Muka surat 541, Ustaz Tirmizi akan memimpin. Silakan Ustaz. Okey, insya-Allah kita menyemak kembali ayat takwa yang seterusnya, yang begitu banyak dalam Al-Quranul Karim, yang mana orang-orang yang beriman yang takwa ini, dia bukan hanya menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sebab tu dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kaitkan iman dengan jiran. Nabi kaitkan iman dengan tetamu. Maksud dia orang-orang yang benar-benar bertakwa, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, dan dia menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Bahkan Islam ni rahmat, dengan haiwan pun kita menjaga ihsan. Kita kembali kepada surah Al-Hadid pada ayat yang ke-28. Muka surat 541. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, Allah memanggil orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, ya, bertakwalah dan berimanlah. Pelik Ustaz ya. Biasanya beriman, iman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dulu masuk baru jadi takwa. Kali ini Allah memanggil orang beriman, bertakwalah dan berimanlah. Pelik ya, tetapi kita masih ingat lagi ulang kaji kita surah Al-Hadid ni sekolah semula. Sekolah semula turun pada sekitar 4-5 Hijrah itu bagi sahabat-sahabat. Mereka bila terkesan dengan orang-orang yang pelbagai di Madinah itu, mereka sibuk dengan pelbagai perkara, iman ia itu terkesan. Ya Ustaz ya. Jadi bila terkesan iman tersebut, Allah sekolahkan kembali, ya, kalau kita baca surah Al-Hadid daripada awal itu, Allah perkenalkan balik tentang siapa jadikan langit, bumi apa sebagainya ini agar iman itu makin mantap. Dan itulah seruan pada bulan Ramadan ini, kita sebenarnya nak membaiki iman kita semula. Kita dah bertakwa insya-Allah. Kita dah solat, dah baca Quran Ustaz ya, tetapi kita nak baiki iman kerana apa? Iman ini perlu disiram dengan wahyu, disiram dengan Quran dari masa ke semasa. Dalam surah Ibrahim ada dinyatakan pokok tersebut mestilah kullahin memberi manfaat. Syaratnya ialah pokok tersebut perlu dijirus pada setiap masa. Kalau pokok tidak dijirus, ya, maka kalau dia tak dapat air, lambat laun dia kering kontang. Ketika dia dah memberi, akhirnya dia rasa kosong dalam hidupnya. Bagi frontliners, bagi ibu ayah yang mungkin dah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun berjasa sebagai ibu ayah, tetap perlu disiram dengan air. Dan itulah yang Allah beritahu, aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Akan diberikan cahaya daripada keimanan itu dan akan diberikan keampunan. Mengapa kita perlukan keampunan tuan-tuan pada Ramadan ini? Kerana kita kalau boleh kesilapan kita yang lepas itu Allah tutup, dan bila Allah tutup, Allah nyatakan apa? Wallahu ghafurur rahim. Allah sayang dengan kita ini seperti sebelum kita buat silap. Ya, Allah sebelum ni kita tak silap, kemudian kita buat silap, dia akan berkurang sikit Ustaz ya. Kita akan terkesan kalau dengan manusia, orang buat silap dengan kita, suami buat silap ke, isteri buat silap ke, anak buat silap, kita terkesan. Tetapi bila Allah dah ampunkan, Allah sayang sama seperti sebelum kita buat silap tersebut. Ini adalah anugerah keampunan daripada Allah pada Ramadan ini apabila kita dapat hayati daripada surah Al-Hadid. Apa lagi yang kita nak buat pada bulan Ramadan untuk takwa ini Ustaz? Kita terus dengan Ustaz Tarmizi pada muka surat 579. 579 surah ke-76. Mari kita buka sama-sama muka surat 579. Banyak muka surat kita kena buka hari ni Ustaz ya. Jadi ini sebagai SOP manual, betul lah macam ni kena buka. Dan baru kita tahu ini jawapannya. Sila Ustaz. Ya, baik. Jadi untuk ayat yang seterusnya ini, sambungan pengajian kita, ulang kaji kita ialah surah Al-Insan. Surah Al-Insan, dan saya ingin bacakan ayat yang ke 11 dan juga 12 Ustaz. Ayat 11 dan juga ayat 12. Boleh sama-sama kita insya-Allah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العظيم.
Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-11 dan 12 itu, masya-Allah Ustaz ya. Sebenarnya surah Al-Insan kalau kita masih ingat lagi, banyak cerita pasal air. Kan, ambil sendiri air, diberikan hidangan oleh wildan, dan akhir sekali level Allah Tuhan yang memberikan kepada kita air, ya, pada ayat yang pada ayat yang mana tu? Sekitar 17 ya. Kalau kita tengok kat situ ada wa yusqawna fiha ka'san mizajuha zanjabila, kemudian ada seterusnya Allah bercakap tentang diberi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang ke-21 ya, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Baik. Jadi ayat yang Ustaz baca sebentar tadi, ulangan kepada kita, Allah cakap fawaqahum. Daripada perkataan waqa, wiqayah, maksudnya Allah melindungi, yang membawa pada perkataan takwa. Bila seseorang itu bersyukur, dia ada dua jalan seorang insan, sama ada dalam ayat yang ke berapa? Ayat yang ketiga, imma syakiran wa imma kafura, iaitu syukur ataupun kufur. Kalau dia bersyukur, kesannya ialah Allah akan lindungi daripada segala syar, keburukan pada hari akhirat. Ini adalah anugerah daripada Allah, dan pada hari itu apa yang berlaku, dia punya wajahnya amat ceria. Di dunia ini dia banyak cabaran, kadang-kadang wajahnya sugul. Puasa Ustaz ya. Kalau hari pertama tu kalau tak bersedia ya, anak kita ke mungkin muka begitu je kan. Ayahnya tak tahu lagi macam mana. Tetapi kerana dia bersabar, ada ayat selepas itu, bersabar, maka Allah bagi apa? Ceria, wa jazahum bima sabaru. Ini ganjaran kepada mereka yang sabar dengan jannah dan juga waharira. Ada dua maksud kat sini. Satu, harira ini adalah sutera. Tapi satu lagi daripada perkataan hur, maksudnya bebas. Pasal waktu itu kita dah boleh pakai sutera dah Ustaz. Kan? Sekarang mungkin tak boleh pakai sutera, ataupun nak apa saja rasa macam nak pindah, kita boleh pergi ke sana. Nak apa, nak daging apa, dalam surah Waqiah kita ada cerita tentang perkara ini. Boleh buat. Tetapi ini kesan daripada apa? Allah lindungi kita. Istilahnya wiqayah, yang membawa pada takwa. Jadi itu sebabnya bila khatib membaca ittaqillah, bertakwalah kepada Allah pada setiap minggu, kita tak dapatlah Ustaz ya, khutbah sekarang tak ada. Tapi sebenarnya bagi ayah-ayah yang ada, bagi para lelaki, sebenarnya mesejnya apa? Tolong jaga diri dan keluarga daripada masalah dengan bantuan daripada Allah SWT. Itu maksud ittaqillah. Untuk kita maknai balik semula, agar kita selepas ini dapat sembahyang Jumaat, kita akan dengar ittaqillah. Okey, ya betul-betul. Minggu ini saya ada masalah, saya memang nak minta bantuan Allah SWT. Kita nak lihat kepada ayat terakhir, Ustaz. Ya, surah 78, muka surat 583. Panduan Ramadan kita, bagaimana nak membina takwa. Mari, 78, surah 78, muka surat 583. Baiklah, sidang penonton yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita menyemak semula ayat berkenaan dengan takwa. Tapi ayat sekali ini ayat yang berbentuk ganjaran, kurniaan dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang bertakwa di atas dunia. Bukan kita bertakwa, kita beramal itu free saja-saja. Allah Ta'ala nak bayarkan kepada kita benda yang sangat mahal di hari akhirat kelak. Isteri-isteri kadang-kadang menyiapkan makanan berbuka puasa, sahur. Isteri-isteri ke isteri tak? Isteri untuk semualah. Okey, isteri. Okey, baik. Maknanya itu bukan Tuhan akan bayar. Dan bila Allah Taala bayar, macam Ustaz sebut tadi, fayudha'ifahu lahu adhafan mudha'afah. Allah Taala bagi lebih baik daripada apa yang kita laksanakan di dunia. Ustaz Tamizi ya. Insya-Allah kita baca sedikit berkenaan dengan ganjaran orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapat kejayaan yang sebenar. Masya-Allah. Daripada surah An-Naba ayat 31 sehingga ayat ke-36 kita baca. Masya-Allah, masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من
Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dapatlah Ustaz ya. Innalil muttaqina mafaza, orang yang bertakwa mendapat kemenangan, fauzan di akhirat nanti. Banyak nikmat yang Allah beritahu tadi, tapi satulah kalau kita ambil ayat 35, la yasmauna fiha lawan wala kidzaba. Tidak mendengar perkara sia-sia, tidak ada penipuan ataupun dusta. Inilah latihan yang dibuat oleh orang bertakwa di dunia pada bulan Ramadan nanti, tuan-tuan. Kita jaga jangan perkara-perkara sia-sia kita cakap, jangan perkara-perkara dusta yang tidak benar kita cakap. Tak payahlah yang membawang ke, yang fitnah ke di media sosial apa sebagainya, berhenti, jangan forward, jangan share kan. Insya-Allah kalau kita dapat beramal dengan perkara ini, inilah orang bertakwa yang diberikan nanti satu tempat, pasal dia tak suka perkara itu, nanti Allah beri satu tempat yang tidak ada sia-sia dan tidak ada pendustaan. Ustaz, kita nak berdoa agar kita dapat, walaupun doa kita mungkin pendek ya, tetapi kita doakan agar kita boleh dapat segala amalan bekalan ini ke Ramadan kita insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Ustaz Tirmizi. Okey. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم kami kini di akhir Syaban ya Allah, kami bakal bertemu dengan penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak. Justru ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang benar-benar taat kepadamu sepanjang Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, barakah Al-Quran yang kami baca ini ya Allah. Sembuhkan sahabat-sahabat kami, saudara kami yang kini sedang dirawat. Kurnia kekuatan, perlindungan kepada sahabat kami barisan hadapan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik buat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di antara kami yang kehilangan orang yang dikasihi menjelang Ramadan. Justru ya Allah ampunkan dosa mereka. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami sekeluarga, juga buat sahabat-sahabat kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman, perkenankan doa kami ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima persediaan kita, keimanan kita, takwa kita pada bulan Ramadan, dan moga-moga tuan-tuan yang ada kesempatan untuk berwakaf, masih lagi tuan-tuan ada kesempatan untuk meneruskan ya wakaf seluruh negara bagi pusat-pusat hospital dan pusat kesihatan. Nombor tertera di atas skrin, dan dalam masa yang sama kita masih lagi di hujung ini Ustaz nak berbincang soalan kuis. Ya, satu soalan kuis. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Untuk soalan bahagian tajwid, sila nyatakan 3 contoh hukum mad wajib mad jaiz mufasil. Mad jaiz. Maaf, 3 contoh hukum mad jaiz mufasil yang terdapat dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Baik. Alhamdulillah, 3 mad Jaiz munfasil. Bukan mak rempit sah. Bukan mak rempit ya. Okey, dan soalan yang seterusnya, apakah 4 surah yang dibaca dalam Malaysia Quran Time yang mempunyai perkataan takwa? Mudah saja soalannya ya. Ustaz bagi munfasil, mak rempit semua tu, saya bagi yang mudah sikit ya, insya-Allah. Kita akan ada ulangan pada jam 10 malam ini insya-Allah, dan esok kita masih lagi bertiga Ustaz ya. Insya-Allah ada pengumuman khas yang kita akan umumkan besok. Jadi kita bertemu kembali pada hari esok insya-Allah dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Assalamualaikum.